belakang saya ini adalah Madrasah Mazahirul Ulum Bukit Coras, Kedah Darul Aman. Untuk makluman para penonton dan juga tuan-tuan dan puan-puan, madrasah ini telah beroperasi sejak tahun 2002 hingga sekarang 2022, dah hampir 20 tahun, 240 orang. Apa yang menarik sekali di sini, selama beroperasi dalam masa 20 tahun, yuran yang diambil daripada setiap pelajar secara bulanan hanyalah RM90. Kenapa begitu rendah? Kerana kita ingin memberi peluang kepada seramai mungkin untuk mendapatkan ilmu agama dalam bidang hadis dan juga Al-Quran agar mereka mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam Assalamualaikum. Kita teruskan perbincangan perkongsian pada pagi ini seperti anda dapat saksikan sebentar tadi berkenaan dengan Madrasah Mazahirul Ulum Lil Banat Bukit Coras, dan kali ini kita bersama dengan Prof Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh selaku Duta Madrasah Mazahirul Ulum Bukit Coras. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Terima kasih. Ya, terima kasih bersama dengan kami. Prof, apa yang kita boleh kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita berkenaan dengan sejarahnya, latar belakang dan perkembangan semasa berkenaan dengan Madrasah Mazahirul Ulum di Kota Sarang Semut, Kedah ni, Prof? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ola, dan sebagaimana kita lihat di teaser tadi, Madrasah Mazahirul Ulum ini bertempat di Bukit Coras, Kedah, ya, dan telah pun beroperasi sejak awal Januari tahun 2002. Jadi sekarang ni dalam lebih kurang 20 tahun lah, ya. Dan daripada 8 tahun pertama dia bermula operasi, dia tidak didaftarkan, tetapi pada 6 Januari 2010 begitu, ya, sudah didaftarkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, ya, dan sehingga ini kita mempunyai lebih kurang 290 orang pelajar dengan 30 orang tenaga pengajar, ya. Peringkat awal dulu hanya 7 orang pelajar sahaja dengan 2 orang tenaga pengajar. Jadi kita lihat ada sambutan, ada keperluan yang besar dan tinggi kepada institusi sekolah-sekolah agama begini, ya. Dan itulah yang sangat kita harapkan apabila generasi yang kita lahirkan ini bukan sahaja mereka berjaya dalam ilmu-ilmu keduniaan, tetapi yang paling utama adalah mereka menjadi orang yang berilmu, beriman dan juga bertakwa dan beramal dengan amalan-amalan yang betul, ya, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah paksi ataupun tunjang utama kenapa Madrasah Mazahirul Ulum ini ditubuhkan, ya, dan kita nak mereka yang keluar daripada madrasah ini mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang syumul, ya, yang akan menjadi pemimpin di negara ini dengan kepimpinan yang benar-benar mengikut neraca Al-Quran, ya, yang itu yang kita harapkan. Dan mereka ini ada yang datangnya daripada luar negara juga, ada dari Kanada, ada dari Vietnam, ada dari Cambodia, ada dari Thailand, sebahagian besarnya daripada sinilah, sebab yang kita nak lahirkan generasi ini khususnya kepada Malaysia, ya. Dan bukan semua orang mampu, ya. RM90 sebulan dalam teaser tadi sebutkan. Walaupun RM90, Ola, masih ada yang tak mampu bayar, ya, sebab mereka bukan semuanya daripada keluarga yang senang. Jadi kerana itu, ya, apabila kita melihat keperluan-keperluan ini, maka sangat diharapkan kepada wakaf, sumbangan dan juga infak daripada seluruh rakyat Malaysia. Ya, dan kita sedang dalam perancangan untuk membina. Sebenarnya dah bina dah dalam kos lebih kurang 15 juta, dan sekarang yang ada dalam sumbangan-sumbangan yang diterima lebih kurang 2.7 juta. Jadi kita perlukan banyak lagi. Dan kalau kita lihat, ya, institusi-institusi agama ini bukan baru, ya, dan madrasah ini pun bukan baru, dah 20 tahun. Dan kerana fungsinya, peranannya dan lahirnya generasi-generasi yang kita lihat hari ini memang banyak mencorakkan bagaimana kita membawa kekhalifahan kita hari ini, nampaknya ia adalah satu usaha yang perlu disokong, ya, dan kerana itu kita amat mengharapkan sumbangan-sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia. Dan kalau kita sebut tentang infak ini, saya teringat bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ya, keluarga
dan dirinya itu adalah daripada golongan hartawan. Ya, betul. Ya, 2/3 perbendaharaan dan kekayaan negara Mekah itu milik keluarga Khadijah. Ya. Kayanya lah, ya. Masya Allah. Betul. Ya, maknanya kalau setakat nak menyumbang sikit-sikit tidak ada masalah. Kita orang Malaysia pun sebenarnya pemurah. Betul, Pemurah. setuju, Tapi setuju. kadang-kadang kita macam yang mana ya tak tahu dan nantilah dulu. Nantilah dulu. Jadi kita harapkan bila kita dengar tentang keperluan ini pada hari ini, ibu-ibu, kakak-kakak, wanita-wanita di luar sana tidak bertangguh. Ya, kerana kita hendak menjadi seorang yang dermawan dan suka berinfak dengan ihsan sebagaimana Sayyidatina Khadijah. Ya, di saat akhir hidupnya, walaupun dirinya itu seorang yang kaya raya bahkan bergelar hartawan, tetapi di hujung hayatnya beliau hanya memakai baju yang dikatakan bertampal 83 tampalan. Nak minta kain kafan dengan suaminya baginda Rasulullah pun Khadijah rasa segan dan malu. Walhal kata Nabi, apa rasa nak malu minta serban untuk jadi kain kafan? Sebab Khadijah pesan pada Fatimah anak dia, dia kata boleh tak kalau minta dengan ayahmu kain serban yang dipakai sewaktu sentiasa menerima wahyu, serban tu dia pakai. Jadi Khadijah nak serban tu untuk dijadikan kafannya. Ya, jadi bila Rasulullah tahu, Rasulullah kata pada Khadijah, apa yang aku pakai ini, apa yang umat Islam pakai ini, semuanya dari kamu, wahai Khadijah. Kenapa rasa malu untuk meminta sehelai serban daripadaku sedangkan ia juga daripadamu? Ya, jadi Masya Allah, apa yang berlaku pada Khadijah, Jibril yang datang bawakan serban khusus dari syurga. Jadi itulah yang kita lihat keistimewaan orang bersedekah, ya. Dan hari ini kita rasanya hari ini saja pun ramai dah berbelanja. Betul, ya. Semalam banyak dah shopping kan. Jadi dengan perbelanjaan itu belum pasti semuanya ia bersifat infak kepada manfaat orang lain. Jadi dalam urusan keuangan kita itu kalau boleh biar ada yang membawa memudahkan jalan kita ke syurga. Ya, biarlah perbelanjaan kita setiap hari ini kita muhasabah sebab tu nak tidur, berapa banyak yang kita belanjakan ini yang akan menjadi simpanan kita di akhirat. Betul. Ya, berapa banyak yang kita belanjakan hari ini yang akhirnya menjadi perbelanjaan yang bersifat dunia semata-mata. Ya, payah cari duit, ya, dari segi masa lagi kita korbankan, anak-anak kita tinggalkan, kadang-kadang sakit demam pun paksa diri bekerja. Kerana apa? Kerana harta. Bukan harta itu tidak baik, ya, tetapi harta itu biarlah menjadi sarana untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Harta itu memudahkan kita menunaikan hajat hidup. Tetapi jangan lupa harta itu juga sebenarnya adalah jalan untuk kita ke syurga. Ya, jadi sebab itulah kita perlu timbang-timbang, ya, di mana kita menggunakan harta itu. Dan insya-Allah kalaulah kita lihat tujuan pembinaan madrasah Mazahirul Ulum ini, ataupun nama asalnya ialah Madrasah Tahfizul Quran Nurul Huda. Okay. Jadi dengan pembinaan baru ini dia akan dikenali sebagai Madrasah Mazahirul Ulum Lil Banat yang Wala sebut tadi. Maknanya perempuan saja nanti semuanya di situ. Jadi penting sebenarnya kita nak lahirkan wanita-wanita yang menjadi ibu yang solehah, isteri yang solehah. Jadi harapnya kita melahirkan kepimpinan wanita yang solehah dari madrasah ini, yang akan memimpin wanita-wanita dalam masyarakat. Ya, jadi sebab itu dia perlu ada kefahaman yang betul tentang agama, boleh membimbing, mendidik orang lain, khususnya anak-anak yang dilahirkan, dan sekaligus membawa negara kita kepada satu status ataupun sebuah kehidupan yang benar-benar mengikut sunnah, insya-Allah. Dan kerana itu dia jadikan kita hidup dalam keadaan harmoni walau berbilang bangsa, berbilang agama. Bila orang faham agama, dia akan harmonikan semua itu, insya-Allah. Ya, jadi insya-Allah balik kepada Ola. Baik, Prof pun dah memberikan satu penerangan yang cukup untuk kita membuka. Saya yakin ramai, memang betul Prof, saya setuju bila mana Prof kata rakyat Malaysia ni begitu prihatin, pemurah. Yeah. Tapi untuk mereka di luar sana tu yang ingin membantu, yang sama-sama nak membangunkan Madrasah Mazahirul Ulum ni, Prof sekali lagi kepada mereka di luar sana untuk menyeru mereka supaya sama-sama mengikut serta berinfak, bersedekah dan juga berwakaf untuk pembangunan Madrasah Mazahirul Ulum ni. Jangan bertangguh
subuh, jangan bertunggu lagi, merebut peluang tambah-tambah hari Jumaat ni. Prof, silakan. Ya, betul. Kita tunggu Jumaat, kadang-kadang kita tunggu subuh nak berinfak. Tapi sebenarnya pada apa-apa waktu jua pun yang penting adalah keikhlasan diri. Betul. Ya, dan mengikut kemampuan kita sudah pasti. Dan kita kalau tidak faham kenapa pentingnya infak dan sedekah, pasti susah kita nak menghulur. Tapi kalau kita tahu bahawa infak dan sedekah itu memberikan kita satu kehidupan yang seindah syurga, maka sudah pasti kita tidak akan berkira. Jadi ingat, selepas kita menutup mata, tidak ada apa lagi yang tinggal melainkan doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan juga sedekah jariah. Sedekah jariah. Insya-Allah, semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Prof. InsyaAllah. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nik Salidah Sahila Nik Saleh selaku Duta Madrasah Mazahirul Ulum Bukit Coras kerana bersama dengan kita membuka peluang, memberi ruang kepada anda berinfak, bersedekah dan juga berwakaf berkenaan dengan pembinaan Madrasah Mazahirul Ulum Lil Banat Bukit Coras ini. Terima kasih sekali lagi, Prof. Terima kasih. Dan kepada anda, teruskan bersama kami. Kita akan jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum. InsyaAllah.